Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Cikgu beritahu pagi walaupun kelas kita tengah hari sebab cikgu rekod ni pada waktu pagi ni. Jadi cikgu Fatila Bahrom. Cikgu yang akan ambil alih kelas yang sebelum ni diajar oleh cikgu Adibah. Untuk pelajar-pelajar 4 SK 2. So selamat berkenalan. Walaupun video ni tanpa muka, harap-harapnya kamu kenal lah cikgu yang mana satu. So kita akan masuk pada subtopik 1.3 iaitu alat pemadam kebakaran. Dalam subtopik ni kamu ada tugasan nanti yang kamu perlu buat, dan tugasan ni kita akan beri markah PBD kamu. Iaitu kamu perlu mencipta alat pemadam kebakaran kamu sendiri. Yang itu nanti cikgu akan terangkan kemudian. Jadi kita tengok dulu apa itu alat pemadam kebakaran dan bagaimana alat pemadam kebakaran ni digunakan. So kita tengok kat sini, jenis pemadam kebakaran ada berapa jenis. Selama ni mungkin awak nampak kat sekolah sama je semua kan. Ada dekat setiap aras tu mesti ada. Tapi apa dia punya jenis dia kamu tak tahu, dan untuk padamkan api yang macam mana. Jadi kita tengok dulu kat sini, alat pemadam kebakaran ialah sejenis alat untuk kawal atau memadamkan kebakaran. Ni kiranya langkah awal lah. Sekiranya berlaku kebakaran, kalau kat rumah kamu ada pemadam kebakaran ni, kamu boleh gunakan dulu sebelum bantuan daripada bomba sampai, ataupun mungkin melibatkan kebakaran-kebakaran kecil. Jadi sebenarnya pemadam kebakaran ni ada 4 jenis. Ada 4 jenis alat pemadam kebakaran yang biasa kita gunakan lah. Dan dia dikelaskan ikut bahan untuk menyediakan alat pemadam kebakaran tersebut. Iaitu 4 jenis. Dan kalau kita tengok sekali imbas, awak nampak apa perbezaan dia. Selain pada saiz kan, ada yang kurus, ada yang gemuk di situ. Yang ini adalah dari segi labeling dia ataupun label pada alat pemadam kebakaran. Cuba tengok, bukan pada perkataan tapi tengok pada warna. Merah. Yang ini warna krim. Yang ini warna hitam. Dan ini warna biru. Setiap label-label ni bukan saja-saja dia gunakan. Dia mewakili merah untuk air, krim untuk buih, hitam untuk karbon dioksida, dan juga biru bagi serbuk kering. Dan setiap jenis alat pemadam kebakaran ni digunakan untuk mengawal kebakaran yang disebabkan oleh sebab-sebab yang berbeza. Contoh macam air. Untuk alat pemadam kebakaran yang base-nya ataupun asasnya daripada air, dia hanya untuk melibatkan bahan-bahan pepecal yang mudah ataupun yang kita tahu kita boleh gunakan air saja untuk padamkan. Contoh macam disebabkan oleh kain awak terbakar, guna air saja. Boleh. Ataupun kertas dan kayu. Yang ini bukan yang melibatkan bahan-bahan seperti yang kita tahu air tak boleh padamkan. Jadi kalau air tak sesuai, kita gunakan apa? Kita akan gunakan buih. Yang melibatkan buih ataupun foam. Dia warna dia krim. So dia harus untuk padamkan kayu, kertas macam tadilah. Tapi dia up sikit, dia ada lain sikit sebab dia ada melibatkan kalau kebakaran tu disebabkan oleh cecair ataupun gas yang mudah terbakar. Contoh macam petrol, kerosin, minyak tanah tu, ataupun minyak biasa tu pun. Sebab awak tahu minyak kan dengan air, dia kurang tumpat daripada air kan. Jadi kalau awak padamkan guna air, minyak tu akan duduk ke atas. Dia akan membentuk layer ke atas. Contoh awak simbah dengan air. Yang ini adalah minyak, lapisan minyak. Allah tulisan. Minyak. Bila awak simbah dengan air, air tu akan turun ke bawah. Air tu akan duduk kat bawah pula, layer daripada minyak. Sebab minyak akan duduk kat atas semula. Sebab minyak dia kurang tumpat berbanding dengan air. Jadinya
air, tak sesuai untuk padamkan kebakaran yang disebabkan oleh minyak ni, okay, ataupun gas mudah terbakar. So kita gunakan buih. Okay. Tapi ada juga yang label warna hitam tu adalah base-nya ataupun asasnya daripada karbon dioksida. Tujuannya untuk padamkan kebakaran yang melibatkan peralatan-peralatan elektrik, okay, yang disebabkan oleh gas ataupun yang disebabkan oleh wap. Okay, ada kebocoran gas tiba-tiba terbakar. Okay, ataupun peralatan elektrik kan, contohnya macam tiba-tiba awak tengah tengok TV awak berasap dan nak terbakar. So yang paling sesuai adalah karbon dioksida. Tapi itu sekadar langkah awal saja, bukanlah awak sepenuhnya akan kontrol dia. Okay, kita dah nampak kebakaran, kita patut nampak kebakaran terutamanya melibatkan elektrik ni dia bahaya. Okay, terutamanya yang litar pintas tu kan. Okay, yang lebih selamat adalah call bomba lah, minta bantuan. Okay, serbuk kering pula adalah dia ada boleh padamkan hampir ke semua jenis kebakaran. Okay, serbuk kering ni yang paling sesuai lah. Sebenarnya kan, kalau kat rumah sepatutnya sebaik-baiknya adalah satu tong alat pemadam kebakaran. Okay, so kita tengok pula jenis-jenis tadi. Dia ada kelas-kelas dia juga. Okay, kebakaran ni ada kelas dia, kelas A sampai kelas F. Bukan awak je duduk dalam kelas kan, SK1, SK2, SK2, SK3, SK4. Okay, kebakaran pun ada jenis-jenis dia atau kelas-kelas dia. So, kelas A ni apa dia? Okay, kelas A adalah kebakaran yang melibatkan bahan api mudah terbakar jenis pepejal. Okay, kecuali logam lah. Okay, contoh kayu, kertas, kain dan apa-apa bahan yang mudah terbakar. Okay, macam kotak kan, dia mudah terbakar. Jadi alat pemadam yang sesuai untuk kelas A adalah dari jenis air, buih dan serbuk kering. Okay, manakala untuk kelas B yang melibatkan jenis cecair. Okay, petrol tu minyak kereta tu kan, kerosin adalah minyak tanah. Okay, diesel pun sama, minyak lori tu semua tu. Okay, cat, varnish dan lain-lain. So yang paling sesuai adalah gunakan jenis buih. Okay, sebab tadi kita tahu kan buih boleh padamkan semua kebakaran. So buih, okay, ataupun serbuk kering. Tersilap. Salah sebut. Serbuk kering yang untuk semua tadi. Okay, buih hanya untuk yang jenis cecair ataupun bahan mudah terbakar. So buih pun boleh jugalah. Okay, dan karbon dioksida. Okay, so yang seterusnya adalah kelas C yang melibatkan gas seperti gas LPG, LNG, okay, oksigen dan lain-lain. LPG ni macam apa tu? Liquid petroleum gas. Petroleum dalam bentuk liquid atau bentuk cecair. Gas masak tu pun dia boleh masuk dalam kelas C. Okay, so dia sesuai ada serbuk kering dan karbon dioksida. Okay, jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai. Untuk kelas D pula, dia melibatkan kebakaran-kebakaran yang disebabkan oleh logam macam magnesium, aluminium, natrium, kalium. Okay, natrium dan kalium ni adalah logam yang reaktif. Okay, sangat bahaya. So, dia yang paling sesuai adalah serbuk kering. Nampak ni? Serbuk kering ada dekat semua ni. Serbuk kering. Ni pun ada serbuk kering. Sebab dia sesuai untuk padam semua jenis kebakaran. Okay, kelas E pula melibatkan peralatan elektrik. So, tadi pun kita dah belajar dia ada dalam karbon dioksida. So, serbuk kering pun macam biasa, semua boleh. Okay, kelas F, kebakaran yang melibatkan lemak dan minyak masak. Kita juga boleh gunakan karbon dioksida dan juga serbuk kering. So, ada berapa kelas? Ada 6 kelas jenis kebakaran. Okay, dan setiap kebakaran ni dia ada alatan yang khas untuk padamkan, bukan universal kecuali serbuk kering. Jadi yang mana paling sesuai? Serbuk kering lah kan, semua boleh. Okay, ni ada gambar dia, penerangan yang sama lah. Okay, cikgu go through saja, cikgu tunjukkan saja pada kamu. Okay, yang ni kelas B. Okay, so yang mana yang sesuai tadi. Okay, ni kelas C, LPG, okay, LNG, okay, kebakaran jenis D. Yang ni adalah antara letupan yang disebabkan kalau logam natrium ni,
Okay, kalau kamu pernah buat eksperimen untuk menguji kereaktifan logam, okay, masukkan dalam air, kamu akan nampak logam natrium, lithium, kalium, itu antara logam-logam reaktif. Okay, nak potong pun mudah dan awak masukkan saja dalam air, dia akan menghasilkan letupan kecil. Okay, dia akan bergerak sangat aktif dalam air, so bahayalah. Okay, kita kalau kat makmal pun kita simpan dalam minyak parafin. Okay, awak tak boleh simpan dalam air lah sebab dia sangat reaktif dalam air. Okay, ni kebakaran jenis E yang biasa kan tengok kan. Mungkin dari segi alat elektrik kamu yang dah lama, ataupun awak punya wiring tu memang tak diselenggara, ataupun awak beli barang-barang elektrik yang tak ada cop sirim. Okay, cop sirim tu bukan suka-suka, dia khas, maksudnya dia dah ada QC dia dah check alatan elektrik tu sesuai digunakan. Okay, satu lagi, antara yang menyebabkan kebakaran yang disebabkan oleh peralatan elektrik ni bila awak banyak guna extension. Okay, extension tu sebenarnya kalau sekadar untuk gunakan peralatan-peralatan elektrik yang tak heavy duty kan, contoh sekadar untuk guna untuk kipas, benda-benda yang lampu kecil kan, okey. Okay, tapi contohnya awak nak gunakan extension tu untuk oven. Okay, ada pula sebelah extension tu ada pula untuk mesin basuh. Itu yang heavy duty. Heavy duty tu yang perlukan banyak elektrik. So dia tak selamat. Okay, extension. So hati-hati, tengok balik kat rumah. Okay, kita tak nak ada kebakaran yang berlaku. Ini adalah kelas F kalau melibatkan lemak dan minyak masak. Okey, ada juga pemadam api ABC. Okey, ABC ni digunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali yang disebabkan oleh logam dan gas, okey, yang tidak memungkinkan ledakan. Okay, tapi ABC ni tak bahaya kepada manusia dan haiwan, tak cemarkan tanah, okay, dan dia mudah diselenggara. Kelembapan yang dihasilkan juga lebih lama, so selalunya api kan walaupun dia dah padam, dia masih ada bara kan. Jadinya ABC ni dia ada kelembapan dia menyebabkan api tu tak boleh menyala ataupun merebak semula. Selalu ABC ni lah yang banyak kita gunakan di sekolah. Okay, kalau tengok ABC powder. Itu pemadam api ABC. Okay, ni fire blanket ataupun selimut kebakaran. Okay, ni selimut kebakaran ni dia diperbuat daripada gentian kaca. Okay, glass fiber. Okay, jadi mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang sukar dipadamkan oleh api. So kita tutup dia. Tutup dengan fire blanket ni. Okay, so dia akan menyebabkan api yang kalau gunakan air tak padam, so kita akan gunakan fire blanket ni untuk padamkan. Okay, juga digunakan sekiranya badan kita yang terbakar, badan mangsa kita akan selimutkan dengan selimut kebakaran ni. Okay, jadi tahu tak nak guna? Kan selalu awak nampak ada bomba untuk handle kan, ataupun kadang dia datang buat demonstrasi kat sekolah kita dan dia ada minta pelajar ataupun cikgu untuk cuba padamkan kebakaran ni. So cara dia, kaedah dia adalah first sekali tanggalkan pin keselamatan daripada pemadam kebakaran yang bulat ni, ring yang bulat ni dia tanggalkan. Okay, dan pastikan alat pemadam kebakaran tu dalam keadaan tegak. Tak boleh serong, tak boleh terbalik. Okay, tak boleh tertongging semula kan. Okay, so yang kedua adalah halakan muncung alat pemadam kebakaran ke pangkal api. Dekat bahagian bawah, jangan ke atas dia. Okay, ni api. Ni. Ada tak bergerak pula dah. Okay, ni api. So pangkal dia dekat bawah lah. Okay, jangan awak simbah ataupun halakan ke atas ni. Okay, halakan ke di punca dia dekat bahagian bawah dan pastikan anda berada pada jarak kira-kira 2 hingga 2.5 dari api. Ni pun ada penjarakan juga. Okay, janganlah awak berdepan dengan api tu pun bahaya. Okay, so yang ketiga, baru picit atas, bahagian atas dia ni.
Okey, pemisat atas alat pemadam dan ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan gerakkan moncongnya dari sisi ke sisi. Yang ini pun awak biasa tengok kan, kalau kat sekolah mesti ada. Okey, cumanya mungkin ada waktu COVID kita tak boleh nak buat sangatlah. Cuma tengoklah tahun ni insya-Allah kalau ada program ataupun kita biasa kan buat fire drill kan, awak boleh cuba. Tapi jangan pula cuba yang kat sekolah tu. Mentang-mentang dah tahu, oh cikgu kata boleh gunakan alat pemadam ni, macam mana nak buka, macam mana nak halakan. Jangan nak demo kat sekolah tanpa pengawasan. Okay, tanpa arahan suka-suka kan, tak ada. Okay, so itu adalah kaedahnya. So senarai semak, macam mana kita nak prevent ataupun kita nak atasi, kita nak orang kata halang daripada kebakaran tu berlaku kat rumah lah kan. Kadang-kadang kita tak sedar, kadang kebakaran berlaku pada waktu malam dan dah merebak awak tak sedar. Okay? Dan kebanyakan orang yang meninggal waktu kebakaran ni sebenarnya bukan disebabkan dia terbakar sangat pun, okay? Tapi sebab yang utama adalah disebabkan oleh asap. Okay, daripada asap yang dihasilkan daripada api tersebut. Jadi first kali kita gunakan alat pengesan asap. Okay, kan selalu tengok kalau awak tidur kat hotel dia mesti ada ni. Sebab itu kalau ada alat pengesan asap ni kita tak boleh merokok kat dalam bilik tersebut. Okay, merokok pun tak baik untuk kesihatan kan. So mesti pasangkan alat pengesan asap ni. Okay. Kemudian yang kedua ada laluan kecemasan. Okay, pelan kecemasan. Sebab itu kalau awak tengok kat sekolah pun mesti ada laluan kecemasan ni. Okay, kat mana nak lalu, okay, haluannya ke mana. So yang ini mudahkan kamu lah, supaya kamu tak bertempiaran lari api lari ke sana kemari kan. Yang sehari kita buat kat sekolah mungkin sebab awak tak kisah, sebab awak tahu alah ni latihan. Tapi in case berlaku kebakaran secara betul, itulah gunanya fire drill tersebut, supaya kamu tahu laluan mana yang selamat. Okay, tangga mana yang kita nak turun supaya tak ada kelang kabut. Jadi semua orang ikut satu laluan saja, bahaya kan. So dia ada plan dia. Okay, berlatih gunakan dan gunakan mentol yang sepadan dengan watt lampu tu. Kadang-kadang kita tengok kan, kadang lampu tu terlalu cerah, sebenarnya tak sesuai dengan kita punya elektrik yang kita gunakan tu. Bila tak padan, tak sesuai, boleh menyebabkan kebakaran. Okay, ni masih ada lagi peralatan elektrik. Kalau libatkan haba, asingkan sekurang-kurangnya 1 meter dari tirai. Contohnya untuk masak air tu kan, cerek elektrik tu. Okay, apa lagi? Benda-benda yang melibatkan haba lah. Contohnya pembakar roti. Okay, jauhkan daripada haba. Okay, dan elakkan cas peralatan elektronik atas katil. Kadang kan awak sambil dah lah atas katil, lepas tu kadang sambil main handphone, tengah cas lagi tu kan. Call pula. Call tu selalu bila awak call sambil gunakan cas elektrik tu ataupun cas handphone kamu tu, sebenarnya tu bahaya. Okay, risiko untuk terbakar tu lebih tinggi. Okay, jadi selamatnya letaklah kawasan-kawasan yang tak mudah terbakar dan dalam pemantauan kamu boleh nampak lah. Okay, periksa juga pendawaian elektrik dari masa ke masa. Okay. Ni ada lagi ni, penyambungan. Okay, awak tak boleh suka-suka nak sambung-sambung sendiri macam cikgu sebut tadi lah, extension. Okay, pemadam api mancis. Ini sebenarnya kamu boleh tengok, kamu pun boleh tahu dan macam ni lah cikgu sebut tadi. Isyorkan, cikgu pun tak ada lagi sebenarnya kan. Tapi kalau selamatnya kita belilah satu. Okay, kita tak tahu kebakaran ni bila-bila saja boleh berlaku. Okay, so audit alat pemadam kebakaran. Okay, kalau macam tahun lepas, kelas tahun lepas, cikgu bagi pelajar jalan round satu sekolah. Check bila tarikh luput alat pemadam kebakaran di sekolah. Dan selepas daripada audit tersebut, alhamdulillah semua tu telah digantikan, telah disemak balik oleh pihak sekolah. Okay, sebab benda ni penting, kita kena check ada tarikh luput dia. Okay, kena tengok tarikh luput dia bila. Bila due date dia, bukan sekadar makanan sahaja.
Okey, ada gangguan pula kan, ada call pula. Okey, so itu sahaja sebenarnya dalam bab ini, tapi ada tugasan yang kamu perlu buat, iaitu kamu perlu hasilkan alat pemadam kebakaran kamu sendiri. Okey, contoh macam tahun lepas belajar campurkan, contohnya campurkan tepung dengan air atau bedak dengan air ataupun bedak saja ke. Okey, kamu boleh buat demo, tapi janganlah bakar dalam rumah. Okay, pergi kat kawasan yang selamat, kamu gunakan api yang kecil ataupun kamu boleh buat tempat macam unggun api lah. Senang kata unggun api yang selamat ke supaya api tak merebak. Unggun api, kemudian kamu test kamu punya alat pemadam kebakaran tersebut. Kamu boleh buat, hasilkan satu video. Kan pelajar-pelajar ni kreatif kan, hasilkan video, kamu buatlah proses apa, contohnya kamu gunakan apa alat-alat, kamu boleh search apa bahan-bahan yang sesuai, bahan-bahan di rumah yang sesuai untuk buat alat pemadam kebakaran. Kamu tunjuklah video macam mana daripada bahan, okay, kemudian kamu buat demonstrasi pemadaman api tersebut. Kemudian tunjuklah berjaya ke tak berjaya. Mungkin kamu boleh listkan ataupun buatlah beberapa jenis. Okay, sebab yang video ni akan dinilai untuk kamu punya markah PBD. Okay, itu saja untuk kelas kita hari ni. Harapnya kamu boleh buat. Nanti cikgu akan bagi tahulah untuk part tutorial tu kamu perlu siapkan soalan yang mana dalam modul. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.